Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk kali ini kita akan tengok sejarah tingkatan 4, bab 4 iaitu era peralihan kuasa British di negara kita. Kita akan tengok 4.5 iaitu reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Kita tengok dua reaksi berbeza tercetus daripada penyerahan Sarawak iaitu golongan yang menentang penyerahan Sarawak dan golongan yang menyokong penyerahan Sarawak. Faktor penentangan penyerahan Sarawak iaitu tindakan Warner Brooke bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Warner Brooke mengenepikan surat wasiat Charles Brooke. Gerard pula menggunakan muslihat. Faktor penentangan penyerahan Sarawak. Tindakan Warner Brooke bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Kita tengok Perlembagaan 1941 di mana prinsip ke-8 menyatakan bahawa pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Penduduk Sarawak akan dibimbing untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Penyerahan Sarawak kepada British telah melanggar prinsip ke-8 dan menafikan hak rakyat Sarawak untuk mendapatkan pemerintahannya sendiri. Seterusnya kita tengok Warner Brooke mengenepikan surat wasiat Charles Brooke. Keputusan dibuat tanpa berbincang dengan Raja Muda iaitu Anthony Brooke serta Tuan Muda Bertam Brooke. Golongan menentang penyerahan mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brooke supaya kemerdekaan dapat dituntut dengan lebih mudah. Kita tengok pula Gerard menggunakan muslihat. Gerard menggunakan pelbagai muslihat untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan seperti tekanan, desakan, pujukan dan sogokan. Kita tengok bentuk penentangan penduduk tempatan iaitu dengan mengadakan persidangan, mengadakan demonstrasi, meletakkan jawatan beramai-ramai, bantahan golongan wanita, menggunakan akhbar, menulis surat bantahan dan menubuhkan kumpulan Rukun 13. Mengadakan persidangan. Persidangan dianjurkan oleh Johari Anang dan Charkawi Osman, dihadiri oleh perwakilan dari seluruh negeri Sarawak. Pengerusi persidangan ialah Johari Anang. Objektif persidangan ini ialah mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai untuk menentang penyerahan Sarawak kepada British. Mengadakan demonstrasi pada 30 Oktober 1946. Demonstrasi pertama telah diadakan ketika datangnya Gubernur pertama Sarawak iaitu Charles Aden Clark di Astana. Telah diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan disertai oleh 16 Persatuan Melayu. Demonstrasi di Sibu diterajui oleh PPM. Meletak jawatan beramai-ramai. Pada bulan Disember 1946, British telah mengeluarkan perkeliling yang melarang pegawai awam untuk menyertai gerakan anti-penyerahan. Pada 2 April 1947, seramai 409 orang kaki tangan kerajaan telah meletakkan jawatan, antaranya seperti guru, petugas di pos dan telegraf, jabatan merin, kastam, perubatan dan kesihatan, percetakan, jabatan tanah dan ukur, jabatan kerja raya, bomba dan perbendaharaan. Seramai 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak bertindak menamatkan pengajian. Bantahan golongan wanita. Golongan wanita yang menentang hebat penyerahan Sarawak ialah Cikgu Lily, Hajah Sipah Tunku Osman, Dayang Fauzia dan Cikgu Ajibah Abul. Kempen kesedaran telah diadakan di Rumah Panjang oleh kaum ibu dan diketuai oleh Cikgu Lily.
kaum wanita yang diketuai oleh Cikgu Ajibah Abul bergabung tenaga dengan gerakan anti penyerahan dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan negeri Sarawak. Menggunakan akhbar. Akhbar Utusan Sarawak telah diterbitkan pada Januari 1949. Digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan tentangan terhadap penyerahan Sarawak. Kritikan yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak telah digunakan oleh pengarahnya, iaitu ulasan berita tentang tindakan kerajaan British menyekat Anthony Brooke daripada memasuki Sarawak pada 16 September 1949. Artikel yang bertajuk Kerajaan British Menipu Rakyat yang disiarkan pada 7 November 1949 telah diterbitkan. Menulis surat bantahan. Surat dihantar oleh Pergerakan Pemuda Melayu iaitu PPM kepada kerajaan British di London. Pada tahun 1949, satu referendum telah dihantar oleh BPS dihantar kepada Perdana Menteri British dengan salinannya kepada Gubernur. Anthony Brooke menentang penyerahan melalui sistem perundangan. Beliau telah membuat rayuan di Privy Council. Pada 16 Julai 1949, Anthony Brooke membawa kes ke Mahkamah Tinggi Brunei tetapi rayuan ditolak. Menubuhkan kumpulan Rukun 13. Pada 20 Ogos 1948, Rukun 13 ditubuhkan oleh pemimpin Pergerakan Pemuda Melayu iaitu PPM di Sibu dan dipimpin oleh Awang Ramli, Mursyidi Siddiq dan Bujang Suntung. Sasaran kumpulan ini adalah untuk menghapuskan pegawai British di Sibu, Sarawak. Mesyuarat sulit telah diadakan untuk mempenuhkan pada 3 Disember 1949. Seterusnya kita tengok peristiwa sungkit berdarah di mana Rosli Dobi telah menikam dukan yang meninggal dunia selepas seminggu di Hospital Singapura. Peristiwa ini dikenali sebagai sungkit berdarah. British mengambil kesempatan ini untuk menindas gerakan anti penyerahan. Pada 6 Disember dan 7 Disember 1949, pejabat PPM, PKMS, BPS dan Angkatan Semangat Anak Negeri Sarawak Asas ditutup oleh British. Pada 5 Februari 1951, Anthony Brooke merayu semua persatuan anti penyerahan supaya menghentikan usaha menentang penyerahan. Rosli Dobi, Mursyidi Siddiq, Awang Ramli dan Bujang Suntung dikenakan hukuman gantung sampai mati. Anggota Rukun 13 yang lain dikenakan hukuman penjara. Gerakan anti penyerahan Sarawak menemui kegagalan. Seterusnya kita tengok reaksi penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak. Kumpulan penyokong diketuai oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Datuk Amar Abang Haji Sulaiman. Faktor penduduk menyokong penyerahan Sarawak iaitu untuk memajukan negeri, memajukan penduduk tempatan dan memberikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Memajukan negeri. Menurut Ahli Majlis Negeri Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, negeri Sarawak mengalami banyak kemusnahan selepas perang. Penyerahan dapat memajukan Sarawak dalam aspek politik, perhubungan, perdagangan, pertanian, pendidikan, kesihatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Sarawak. Memajukan penduduk tempatan. Yang Malay Association YMA telah ditubuhkan untuk menggalakkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. Membantu orang Melayu yang mundur dan ketinggalan dalam pelbagai aspek. Kegiatan YMA menjurus dalam bidang pelajaran, agama dan sukan. Taungannya ditubuhkan di Sibu, Kalaka dan Miri. Memberi peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Peluang golongan intelektual untuk mengisi jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan seperti peguam, doktor dan jurutera. Dengan ini, British akan memberikan taraf berkerajaan sendiri kepada Sarawak. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.